Sebab tu kalau tuan-tuan biasa dengar orang umum, apa nama Allah sahabat waktu ni, kalau di sini Batu Peringgi dia Batu Peringgi mana? Naik bukit tu dah, Buka. Bukit Bendera. Bukit Bendera. Betul tak? Dia punya waktu lain sikit kan? Macam kami Gunung Cerai. Orang duduk atas Gunung Cerai, buka pasal lewat dah kami duduk bawah gunung ni. Pasal apa? Dia bukan saja-saja Tuan Cik, Gunung Cerai duduk dalam gunung. Memang duduk dalam gunung. Tapi masalah mata dia ataupun keluar terbit terbenam matahari tu, dia lain-lain. Tempat lain sempurna lah terbenam matahari. Hak tang ni tak sempurna lagi terbenam matahari. Maka tempat yang tinggi ni dia tak boleh buka besar lagi. Sebab tu benda-benda lagu tu kita kena ambil tahu dan kita kena ambil faham. Jadi dalam keadaan-keadaan yang sebegitu rupa, kita kena faham. Sebab itu pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita ni, kita suami tengok isteri dengan pandangan rahmat, tengok isteri pula tengok suami dengan pandangan rahmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang keduanya dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ni sangat-sangat kita perlu. Lebih-lebih lagi masa kita hidup, lebih-lebih lagi masa kita nak mati, lebih-lebih lagi kita masa kita bangkit daripada kubur, lebih-lebih lagi masa duk timbang baik buruk, masa tu rahmat Allah Ta'ala sangat-sangat kita perlukan. Kalau kita tak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala masa tu, jenuh kita. Serupa macam ni lah kita katakan kalau budak-budak periksa kan, jawapan tu soalan subjektif. Jawapan tu kalau sekali tengok berasa nak boleh, sekali tengok berasa tak apa nak lepas. Kena masa tu tak ada rahmat sebagai seorang guru. Puih anak murid kita jenuh. Dan kena pula kawan tu duduk atas urat dah. Hak tu lah duk nak lulus tak lulus duk tang tu. Jenuh. Macam tu juga kita akhirat esok. Kita duk ada berat semua naik dah. Nak hawin pergi ke neraka pun kita nak kena. Hak nak boleh masuk syurga pun kita nak kena. Tak tahu hak mana. Lah kali rahmat Allah Ta'ala mendahului akan kemurkaan Allah masuk syurga. Sebab itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni penting. Cara dia macam mana? Dengan isteri tengok suami dengan pandangan yang baik, suami tengok isteri dengan pandangan yang baik. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang bila tengok ni berkata tengok apa Ustaz tengok berapa puluh tahun dah tak lerak tengok lah jangan kata lagu tu, jangan tengok pun lagu mana dulu tak apa lah cekang elok lah kedok sampai sereka kamu tak cekang susah nak kata lagu tu. Siapa dia ni? Bini kita. Siapa dia ni? Laki kita. Tengoklah dia. Maka apabila si suami memegang tangan isterinya, maka dosa keduanya akan berguguran dari celahan jari mereka berdua. Tu dia tuan-tuan. Pegang tangan bini pun dosa gugur. Pegang tangan bini. Dia berasa nikah berasa lah duk ada atas dia ni berasa tak pegang aku tangan bini. Jalan berasa tak. Dia kok dia pegang ni lah. Dia kena pegang ni lah kan. Dia sekarang ni kan. Tambah hal lain ni berasa tobat tak pegang lah. Pasal apa? Kadang-kadang memanglah alasan tu macam-macam lah. Pasal apa tak pegang tangan bini? Payah sangat nak tak nak kita nak pegang tangan bini pun nak pegang tangan kita. Tak apalah alasan masing-masing. Tapi bila dah bukanlah saya nak kata lah. Saya berasa risau hari ni dengan isu rumah tangga yang berlaku ni terlalu banyak. Sebenarnya terlalu banyak. Sebulan dua ni lah yang duk mai semalam baru telefon semalam ada seorang telefon nak buat fasakh. Isteri mohon fasakh ke mahkamah nak minta pisah dengan suami. Suami halang anak, suami tak bagi nafkah, suami kasar semalam. 2-3 hari sebelum tu pun ada juga boleh kata kerap lah ni, kerap. Di antara asbab-asbab yang berlaku hal-hal tersebut, kadang-kadang atas benda yang kecil je. Ada satu kes dia nak pergi buat perceraian disebabkan suami tak layan perasaan dia. Dia masak, suami tak kata apa. Dia buat macam-macam lah. Contoh kan,
suami tak hargai dia. Lagi dia kata, ni pasangan muda lah. Dia kata, payah Ustaz, duduk pun serupa tak ada lelaki, cerai terus ya senang. Oh, ni bahasa. Cerai terus ya senang Ustaz, payah kan, duduk Ustaz tu. Anak pun saya ambil, tengah malam bangkit pun saya. Hak tu lelaki ni kerja lena ya. Kau lah kata hujung-hujung minggu kau nak ucap terima kasih ke, nak bawa hati, nak jaga hati anak bini apa semua, kau nak keluar berjalan pergi tang mana ke, wapi betul fringi pun jadilah. Haram dak pun. Dia kata serupa duk tak ada apa, baik cerai terus Ustaz. Takatlah saya duduk pun saya duduk seorang. Banyak. Sebab tu di antaranya tuan-tuan, hari ni banyak pasangan suami isteri tak pernah, dia bukan tak pernah, dia banyak tak menghargai pasangan dia. Macam saya kata tadi, tak minta tolong, suruh aku lapar ni, buat nasi buat. Sama ke bini pun sama dia. Bang ni, tak tipa ni, gas haram tak ada dah, pi lah beli tu. Pi lah beli. Habang lah. Bang, tolong pergi beli Ustaz. Kita ni pun, kita orang, kita manusia, ayat perkataan itu dengan cara yang baik, kena dengan betul, letih lagu mana pun kita gemak buat. Saya pernah tuan-tuan, Allah irham, pak menekan saya, pak suruh saya. Masa tu saya balik dari Mesir, jumpa dengan sepupu saya pula, dia masa tu duduk mengaji Negeri Sembilan ke apa, kami balik-balik pergi rumah dia. Dah lama tak jumpa, pergi pukul 3 pagi. Malam tu kami pergi lepak tak mana lu rumah, telefon pak suruh dah. Telefon ada. Pak menekan saya ni macam jenis tidur lambat, jenis ramai orang selalu kadang orang duk pergi ziarah, kadang dia pun duk keluar rumah. Mana ada, jom pi. Kami pi sampai dah. Pak menekan saya ni, ketuk-ketuk pintu. Yang bangkit Ustaz, ni tolong apa nak bersiang ayam Ustaz, kami sembelih. Pukul 3 pagi suruh bini dia bersiang ayam, masak makan kami 3 beranak 4 beranak. Tuan-tuan bayang pukul 3:30. Tapi bahasa dia, tolong masak Ustaz ayam apa bersiang Ustaz ayam, kami sembelih dah, tolong bersiang ayam apa semua Ustaz, masak apa makan ni, nak makan kita pakai balik mai. Suami bini ni duk kunyah. Oh tu baru balik no. Hangpa tunggu Ustaz no. Saya mahu kena kopi apa lu. Tuan-tuan makan pukul 4 lebih. Tuan-tuan cuba bayang tengok kalau tak kena gaya. Yang bangkit ni nak menekan mai ni. Masak habis kurang tu ayam bomo ni. Gabuh ni. Mana celaka anak-anak orang tu. Tak ada waktu lain kamu nak main. Agak-agak berperang nak daripada orang ni. Tobat perang. Tak kena gaya. Punya banyak masa yang tengah malam, tengah pagi nak buat gagah main betul. Habis. Tapi bahasa tu, tolong. Satu lagi, berapa lah bila kita ucap terima kasih bini kita masak. Tengok muka seorang-seorang, heran mereka betul dah ni tak pernah sebut ni. Tuan-tuan, kita duk berasa benda ni biasa sangat Ustaz. Apa dia ni benda-benda lagu ni. Allah, sikit-sikit nak cakap terima kasih, sikit-sikit nak kena puji, sikit-sikit. Tuan-tuan, tu saya kata kita ni mukhalafah dengan Nabi bersepah lah. Bab ibadat pun kita mukhalafah dengan Nabi. Bab benda hak lagu ni pun kita mukhalafah dengan Nabi teruk lah. Kita duk kata, manusia paling romantik ni orang-orang barat. Siapa kata? Pernah dulu sekali ada orang di Malaysia kita ni, masa tu sebelum dia menikah kot, dia buat surprise apa nama awet dia tu, sewa kereta limousine pergi ambil pusing satu KL, bawa jalan pula atas hotel besar makan tu. Geng-geng hang muda ni kata, tak apalah hang kaya, kami tak ada buat apa, takkan nak buat aku tu tak mampu. Dah, tuan-tuan, nak habaq kata kemampuan dan sebagainya tu atas kadar kita Contoh, minta maaf, saya pun takatlah ni bukanlah tak apa nak berani buat, jadi payah juga sebenarnya nak buat pun. Contoh, satu tak dan lah, cik alasan tu. Bukan anak ramai kan, 3-4 orang, 5-6 orang, 7-8 orang ni anak. Kepung nak masuk dalam kereta ni lebih daripada kepung apa lagi kan. Tengok bini masuk dah. Di antaranya tuan-tuan, kita bagi isteri masuk dalam kereta, kita tolong tutup pintu kereta. Itu di antara sunnah.
Oi, ustaz pandai-pandai Nabi mana-mana dah kereta. Ni, saya nak bab mai ke tuan-tuan. Nabi buat seumpama tu ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Disebutkan ada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ni agak pendek. Ada pendek. Orang kata apa? Katik ni. Adalah ramai hak tinggi rendah pun masing-masing lah. Kan? Kita tak boleh lah buat tu pasal kita bini satu. Panjang ke pendek ke tinggi ke rendah ke tu orang lah. Nabi ni ada 9. Ada dalam ramai-ramai tu ada seorang yang agak rendah. Jadi bila nak naik atas kenderaan, yakni naik atas unta ataupun kuda dan sebagainya, agak susah bagi dia. Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi pi duduk tuan-tuan. Ni duduk, tahan paha, bagi paha tinggi. Isteri Nabi pijak atas paha baru naik atas kuda ataupun atas unta. Tu Nabi. Kita hari ni boleh buat ke tu? Boleh lah buat. Orang kata kan, tengok Bang Syed buat kan, no Syed tekuk bini. Orang kata kat dia lagu tu dia sampai pintu, sampai bintuk lelaki nak kena ketup. Oh, teruk sangat ni bini dia ni, takkan sampai cacat, tak ada tangan. Tu orang kita hari ni. Sedangkan buat lagu tu, di antara perkara-perkara yang digalakkan oleh Islam dan digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah pegang tangan isteri, berguguran dari celahan jari mereka berdua akan dosa-dosa. Kita kita memang kadang-kadang kalau nak kata tambah berumuk ni, minta maaf lah saya pun tak tahu lah kita nak main satu tahap tu kan. Kadang-kadang ni bila suami nak pegang umur 50 lebih, 60 lebih dah, laki nak pegang, tampak tangan tok laki kata kan, malu cucu. Malu ke cucu apanya? Jangan tuan-tuan. Pegang tangan isteri. Yang pertama kita ajak anak-anak cucu cicit kita bahawasanya kita laki bini walaupun dah berumur pun, kasih sayang itu bukan merujuk kepada umur. Jangan pegang tangan isteri. Ni kadang tepih. Naik motor balik dah sembahyang subuh, tepih ni. Bini nak pegang tepih lagu tu. Tu jangan duk pegang perut aku, hina perut aku. Kan? Jangan. Lain kali tengok bini pegang mesti kira duk lagu tu. Teruk sangat, jangan. Pegang menyebabkan dengan sifat rahmat, dengan sifat kasih sayang, maka walaupun pegang tangan isteri, berguguran dosa daripada celah-celah jari mereka. Baik, keterangan. Menjadi suami isteri yang bahagia adalah idaman kepada semua yang bergelar suami isteri. Allah Ta'ala firman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, kata Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang buktikan kuasaan dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belah kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Dia macam ni tuan. Mawaddah dengan rahmah, kalau ada dalam keluarga, baru dia akan terbit daripada itu sakinah. Mawaddah iaitu sifat kasih sayang, rahmah mengasihani, tolong dan sebagainya. Dua ni duduk dalam satu keluarga, baru dia akan terbit daripada dua perkara ini, akan sakinah, akan ketenangan. Ketenangan nak tahu lagu mana? Kita balik rumah berasa seronok tak seronok. Kalau balik rumah pun dia dah tempat kerja, kita nak balik rumah, kita duk fikir hari ni nak bergaduh pasal apa dah, taubat lahum, balik-balik ni nak kena bergaduh dulu baru nak boleh tidur. Payah. Itu tak ada sakinah. Maka kena perhatikan. Kebahagiaan ini bukanlah mudah seperti yang mana dikata dengan ianya penuh dengan ujian dan dugaan. Kestabilan rumah tangga sangat dititik beratkan. Kerana apa? Kerana daripada keluarga ni lah yang akan menghasilkan ataupun kesan kepada yang institusi yang lebih besar. Contoh, masyarakat yang masalah hari ni, kebanyakannya kalau tuan-tuan tengok, mungkin tuan-tuan boleh pergi tanyalah apa kebajikan ke, ataupun tuan-tuan boleh tanyalah unit-unit atau bahagian-bahagian jabatan-jabatan yang buat. Kebanyakan budak-budak bermasalah daripada broken family. Main daripada mak pak hak cerai, main daripada mak pak hak tanggungjawab, hai tersebut menjadikan anak-anak depa ni buah macam-macam dan sebagainya. Maka Nabi SAW sendiri menganjurkan suasana yang positif dalam rumah tangga.
yang bahagia. Suami dan isteri perlulah membina suasana yang harmoni dan sentiasa berusaha menjadikan suasana okey. Baik, itu tak ada masalah. Kemudian di sini nak habaq kat tuan-tuan satu benda, ada satu teori. Yang teori ni saya tak malu saya nak cerita. Teori ni bini saya hak bagi kat saya. Kami duduk dalam kereta masa tu, dalam perjalanan. Masa tu saya tengah duduk proses duduk tulis kitab ni. Saya cerita ke dia, abang jumpa satu hadis, pegang tangan bini rupanya boleh pahala, gugur dosa. Dia kata, baru abang tahu kah? Bini dah boleh bubuh kita terus bang. Dia kata, abang tak tahu ke bang, kita ni kalau kita duduk ceramah kat saya dalam kereta, dia kata kita ni kalau makin dekat kita dengan Allah Ta'ala, sebenarnya hubungan suami isteri itu pun dia akan jadi makin elok. Tapi kalau kita jauh dengan Allah Ta'ala, hubungan kita pun dengan suami isteri dia akan jadi jauh. Saya kata, lagu mana nampak lagu ni? Dia kata, contoh bang, piramid. Dia kata, dia kata piramid. Bini duduk tang ni, lelaki duduk tang ni. Atas ni kita katakan Allah Ta'ala. Piramid ni semakin kita dekat dengan Allah Ta'ala, secara tidak langsung kita lelaki bini pun dia akan jadi rapik lagu tu. Tapi kalau kita lelaki bini jauh dari Allah Ta'ala, ni Allah Ta'ala, kita jadi jauh lagu tu, jadi piramid lagu tu, maka kita dengan Allah Ta'ala jauh, maka kita dengan lelaki bini pun akan jadi jauh. Sebab tu saya nak beritahu kat tuan-tuan, 95% yang mai bercerai depan saya adalah yang tak semayang. Majoriti besar, bukan kata majoriti kecil ni. Kalau kita mengundi ni, dia menang bersih. Kira ada yang kalah 5% ke 3% tu memang duduk atas pagar semua tu. 98 ke 95 ke 98% yang bercerai adalah yang tak semayang. Cuba tuan-tuan boleh faham tak hubungan dia lagu mana. Ni baru ni ada seorang umur 60 lebih. Dia pecin tentera berapa lama dah. Lah ni pun umur 60 lebih duk kerja ni lah sendiri apa semua ni. Mai di pejabat saya beritahu kat saya, mula-mula masa dia telefon dia kata, Ustaz kena mai rumah saya, mai ambil bini saya di rumah pak mentua ni, suruh dia balik rumah saya. Saya kata, panjang cerita, saya nak kena pergi rumah ambil bini hang pula ni. Saya kata, tak, bukan tu kerja pejabat kamu. Saya pergi di balai, dia kata tak boleh. Memanglah pergi balai, dia bukan urusan jenayah. Ni kena pejabat kamu. Aku tu kena. Saya kata, kalau kata masalah lagu tu, pakai tak duk kerja dah kami di pejabat ni. Kena nak pergi rumah orang merata, nak pergi ambil kuanu lari, dah bini dia ni nak lari. Dah, tu bukan kerja kami tu. Habis tu saya nak buat ke mana? Dia kata, mai buat. Saya kata, mai buat apa nama kaunseling ni, kita akan bagi kaunseling, baru kita balik apa semua. Lah kali tuan-tuan, saya tanya umur 60 lebih, mayang belum? Dia mayang, kita mayang, bukan tak mayang. Lepas tu mayang apa tu? Subuh tu? Subuh tadi lah lejak sikit. Zuhur tak dan lagi, buat mana? Asak, masak marin pun kalut. Maghrib dengan anak cucu pun mayang ke tak? Tak. 60 lebih tuan-tuan boleh bayang. Bini lari terus. Jenis perangai baran ni. Bini lari tuan-tuan. Lah kali bini masa habis kami punya sesi, dia kata, saya memang tak mau balik dengan suami saya. Saya duk kena maki dengan dia tu daripada muda saya lagi. Duk kena maki, saya tak tahan bila. Maruah saya pun dia duk kata depan jiran lagu tu ya. Time marah ya, habis semua dia maki berkenak. Dah saya tak mau balik lah. Tak boleh lah benda ni. Ada lagu mana pun tak apa. Ustaz abang lagu mana pun. Nak buat fasah kan, nak buat apa pun, saya tak erti, saya orang kampung, saya tak erti. Tapi habaq meh, saya tak mahu duduk dengan tok lelaki saya. Lah kali sampai tak tu. Masalah tak mana, bini saya tanya semayang, suami haram tak semayang. Jadi semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin dekat jugalah hubungan kita lelaki bini. Tapi kalau semakin jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka makin jauhlah hubungan kita lelaki dan bini kita. Muka surat 85 bawah sekali tu ada rajah saya tulis tu. Itulah gambaran kalau kita tuan-tuan nak tengok. Tu suami isteri makin dekat dengan Allah, makin dekatlah hubungan kita suami isteri. Tapi kalau makin jauh kita, makin jauhlah dengan lelaki bini. Cukup kot 7 suku. Abang Imam tanya pasal Abang Tesla. Dia macam ni tu.
Orang marah no. Tajuk tu orang perempuan cukup laju tajuk tu. Bab komen. Sungguh. TikTok ni orang tua dah ni boleh tengok TikTok. Orang tua lah ni kes TikTok lagi dahsyat daripada kita tahu. Oh. Kami belah Kedah kami panggil kes ya. Swipe lah kan, kita swipe tu kan. Orang tua ni duduk atas pangkin ni. India lagu ni. India. Mana ceramah tak keluar ke ni? Ni orang tua lah. Tambah orang perempuan kena tajuk tu pula cukup karat. Saya nak bang satu ya. Salah ke menikah dua? Tak salah. Tapi orang marah ke dia sebab apa? Alasan dia. Habaq tu terang senang. Saya memang teringin nak menikah dua. Saya memang saya hobi saya kalau boleh nak kumpul bini ramai-ramai. Senang. Ni dah. Pasal apa yang ni? Sebenarnya isteri pertama untuk dicintai, dihargai, isteri kedua untuk dicintai. Tu ya Amin dia. Tu sudah buat laksana. Betul kalau kita kata Nabi masa bini pertama, tu Nabi dengan Sayyidina Khadijah memang Nabi tak pernah nikah lain, Nabi pula dah. Betul bila bagi pula tu Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah, Sayyidina apa semua tu. Tu tak tahu tak? Dia lostang. Punya gila nak poligami ni, sampai last kali kami pernah batalkan satu kes, dia nak menikah untuk yang kelima. Ni, lostang. Tua dah. Penyakit tu berjangkit kena kat anak. Anak pula muda lagi, umur 20 lebih. Nikah kali pertama 2 orang terus. Ya, dia lestak. Ada. Sebab tu isu macam tu, dak hak dia nak menikah ramai ke 2, 3, 4, 5 mampu yang dia menikah habis. Tapi cara tu, alasan bila orang kata ni siapa tak mau menikah anak. Saya menikah pasal saya nak anak. Kalau menikah kali kedua tak ada anak, saya menikah lain. Bukan boleh cakap lagu tu. Kita cakap lah ni bukan segi undang-undang lah. Kita cakap bukan segi hukum hakam. Kalau undang-undang tuan-tuan, bagi orang bukan Islam, mengikut undang-undang sivil, menikah dua di Malaysia adalah satu kesalahan, boleh dijatuhkan hukuman sehingga 7 tahun penjara. Kalau orang bukan Islam. Orang Islam dibenarkan untuk kahwin 4, tapi berdasarkan kepada syarat-syarat yang telah diletakkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Cuma kita janganlah mempergunakan hal benda tu. So sebab tu saya kata tajuk tu tak ada masalah. Dia nak menikah 2, 3, 4, 5, biar pergi kat dia. Tapi alasan itu, bini kita pun takkan nak pergi kata kat kita dah sampai dah ni menghargai. Sebab tu saya kata tadi, perasaan isteri itu di antara kita melayani perasaan isteri itu di antara nafkah batin yang kita wajib bagi dekat dia. Sebab tu suami ni dia kena jadi pendengar yang paling baik bagi isteri dia. Dan saya jumpa banyak kes bukan muda saja, hak tua-tua pun biasa jadi. Bila cakap laki potong, bila cakap aku tak ada masalah. Bila nak habaq, benda-benda kecil lagu tu pun nak habaq. Bila nak ni, dia tak dibagi ruang oleh suami dia. Akhirnya jumpa kawan masa majlis reunion. Kes tu ya. Jumpa pula balak dia lama. Boleh tukar telefon hari tu. Tok lelaki ni mesej sikit dia. Lah pasal apa masa hari jumpa reunion hari tu muka nampak tak apa nak berseri, ada masalah ke? Tu saja. Ada masalah ke? Kawan ni duk peram lama dah nak cerita masalah ke orang. Mai tok lelaki ni itulah saya ni sebenarnya. Dan saya nak cerita sampai kepada tahap mana jumpa di hotel dalam zina. Habis. Tu kes pernah berlaku, direkodkan. Dan di tempat saya pernah tugas dulu, anak ada 5 orang, anak nombor 3 ni anak luar nikah. Yang main mengaku siapa? Bini sendiri. Dia kata, ustaz, suami saya sebenarnya tak layak jadi wali bagi anak saya nombor 3 ni. Nombor 1 memang hasil dia, nombor 2 hasil dia, nombor 4 hasil dia, nombor 5 hasil dia. Nombor 3 ni saya terlajak dengan saya punya kawan apa semua, kerja ni apa semua. Anak nombor 3 ni perempuan, hasil ni hasil daripada persetubuhan haram. Suami saya tak layak jadi wali dia.
Lah ni saya nak buat macam mana Ustaz? Korek tanya, lah kali kes mai ikut mana? Lagu ni. Masa tu saya gaduh dengan suami saya apa semua lah ni, ada satu orang pula lelaki duk ambil berat apa semua lah kali sampai duk ni lajak habis gitu. Lagi nak buh macam mana anak ni? Saya kata anak ni tak boleh jadi. Dia tak boleh, pak ni tak boleh jadi wali dia. Pasal bukan anak dia, bukan daripada benih dia. So nak kena buat macam mana? Kena buat permohonan wali hakim. Allah wali hakim. Betul nak menikah di mana? Kena menikah di pejabat. Menikah di pejabat lagi orang kata. Habis tu nak jaga hukum kan, nak jaga orang kata. Lepas tu jangan main-main benda-benda tajuk tu. Janganlah kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah jangan uji kami lah tajuk tu. Uji kita susah boleh gagah lagi. No. Uji kita kadang-kadang dengan benda-benda kita kata yang atas benda ni lah, sakit sikit banyak ke apa ke lebih kurang tu boleh gagah lagi, kita boleh tahan lagi. Tapi mai ujian-ujian lagu ni, Allah, na'udzubillah min zalik lah. No? Sebab tu tuan-tuan kena ambil beringatlah tajuk-tajuk yang tersebut. Nak buat apa pun saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, ikut pada hukum hakam, ikut pada undang-undang, dan raikan juga jiwa perasaan orang lain dalam melakukan apa benda yang kita nak buat. Tuan-tuan mati Allah sekalian, saya minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa, tak ada niat nak kata ke siapa, tapi atas peringatan bersama, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, bagilah peringatan kepada orang-orang mukmin kerana peringatan itu baik bagi orang mukmin. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 berkaitan dengan wuduk yang sempurna dan melakukan solat fardu Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Wala Rabbana zidna ilma wa sa'alna fi rizqina barik fi ma razaqtana waj'alna mahban fi qulubi ibadik wa zid fayuni waj'alna wajhan fi wal akhirati minal muqarrabin ya kathiran nawal wa hasana fi alwi mudan min amsal wa qaim min zawlaka alhamdulillah minna wa laka syarafa ala kulli hal wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.